Apabila sebuah negara perlu mengimport askar dari 128 negara yang berbeza untuk mengekalkan peperangan, itu adalah satu petanda. Apabila kerajaan sendiri memutuskan satu-satunya saluran komunikasi tenteranya, itu adalah satu petanda. Apabila sekutu lama presiden dimasukkan ke hospital sakit jiwa 48 jam selepas mengkritiknya, itu adalah satu petanda. Apabila pertahanan udara sendiri mula menembak jatuh pesawat awam dari negara sendiri, itu adalah satu petanda. Dan bagaimana pula apabila semua itu berlaku serentak? Itu bukan lagi petanda. Itu adalah keputusasaan. Dan itulah yang sedang berlaku di Rusia sekarang, sementara Ukraine sedang melalui saat terbaiknya dalam 10 bulan perang. Untuk memahami apa yang telah berubah, kita perlu kembali sedikit ke belakang, kerana kebanyakan orang masih beranggapan bahawa Rusia sedang menang. Tetapi tanda-tanda menunjukkan perkara yang berbeza. Sehingga 2025, Rusia marah dengan perlahan menakluk wilayah dengan kos yang sangat tinggi. Putin kelihatan yakin. Tetapi kemudian datang 2026. Pada bulan Februari, semuanya berubah secara drastik. Dan pada bulan April, buat pertama kalinya sejak pertengahan 2025, Rusia pula yang berada dalam keadaan bertahan. Mari kita lihat tanda-tandanya. Yang pertama adalah di medan perang. Lihatlah, Ukraine telah menawan semula kira-kira 480 km persegi di Zaporizhia sejak Januari. Ini adalah kemajuan wilayah terbesar sejak percubaan besar untuk mengambil semula pada tahun 2023. Februari adalah bulan pertama sejak 2023 di mana Kiev berjaya mendapatkan semula lebih banyak wilayah daripada yang hilang. Pada bulan Mac, Rusia hampir tidak membuat sebarang kemajuan. Perkara ini tidak berlaku selama 2 tahun setengah. Tetapi jumlah korban Rusia adalah lebih mengagumkan lagi. Dan ini bukan satu kemalangan. Hanya pada bulan Mac 2026, Ukraine telah menghapuskan atau mencederakan parah lebih daripada 35,000 askar Rusia, kebanyakannya dengan drone. Rekod mutlak dalam perang ini. Purata telah melebihi 1,100 sehari. Untuk anda faham apa maksudnya, bandingkan dengan kehilangan kesatuan Soviet semasa perang di Afghanistan. Kira-kira 15,000 askar dalam tempoh 10 tahun. Rusia pimpinan Putin kehilangan jumlah itu dalam masa 2 minggu. Fikirkan betapa besarnya perkara itu. Angka-angka ini bukan muncul begitu sahaja. Sesuatu telah berlaku pada bulan Februari yang mencetuskan semuanya. Dan jawapannya melibatkan 2 nama yang tiada siapa sangka akan bersama dalam satu peperangan. Elon Musk, pemilik SpaceX dan Starlink, serta Pavel Durov, pencipta Telegram. Rusia telah menggunakan ribuan terminal Starlink haram di medan perang untuk menyelaras tentera dan mengendalikan drone serangan. Drone-drone dengan Starlink ini menjadi kebal terhadap peperangan elektronik. Sistem yang digunakan oleh Ukraine untuk menjatuhkan drone tidak berkesan terhadap mereka. Sehinggalah salah satu daripadanya mengenai sebuah kereta api penumpang pada bulan Januari dan membunuh 5 orang. Ukraine mengumpulkan bukti-bukti dan mendesak SpaceX secara terbuka. Dan ia berhasil. Pada 1 Februari, SpaceX telah menyahaktifkan semua terminal yang tidak didaftarkan. Mana-mana terminal yang melebihi 90 km sejam yang dipasang pada drone akan diputuskan secara otomatik. Trafik Starlink merosot dengan mendadak dalam beberapa hari sahaja. Kesan itu berlaku serta-merta. Penasihat pertahanan Ukraine menggambarkannya sebagai satu bencana. Sistem komando Rusia runtuh. Askar-askar mula memanjat bumbung gereja dan menara telepon bimbit untuk membuat antena secara improvisasi. Masalahnya ialah operator Ukraine dapat mengesan askar-askar ini melalui haba badan mereka menggunakan drone pandangan orang pertama. Ramai yang tidak pernah turun semula. Dalam satu malam saja, kami lumpuh sepenuhnya, kembali ke zaman gua. Video ini hanya akan dipostkan apabila saya berjaya, jika saya berjaya. Elon Musk telah mematikan. Keseluruhan internet kita telah diputuskan sepenuhnya. Sekarang kita tidak boleh menggunakan Starlink lagi. Saya dah mula jadi gila di sini. Rusia kemudian cuba mencipta alternatif dengan satelit mereka sendiri. Mereka melancarkan 16 berbanding lebih daripada 10,000 milik Starlink. Perbezaannya begitu tidak masuk akal sehingga seorang penganalisis sempat memperli dengan berkata, "Ini bukan kesilapan type."
Dan pada saat itulah ketika tentera sudah pun buta, Rusia sendiri memutuskan untuk membutakan diri mereka lebih lagi. Beberapa hari kemudian, Kremlin mula menyekat Telegram. Hampir 100 juta rakyat Rusia menggunakan aplikasi itu. Tetapi bagi tentera, ia adalah saluran komunikasi utama di medan perang. Koordinat, video drone, pertahanan, kutipan dana, semuanya melalui Telegram. FSB, Perkhidmatan Rahsia Rusia, mendakwa bahawa perisai asing mempunyai akses kepada mesej-mesej askar. Reaksi para blogger tentera Rusia yang memang menyokong perang itu benar-benar meledak. Fighter Bomber, salah satu saluran perang terbesar di Rusia, menulis, "Kita tidak boleh memutuskan Starlink untuk orang Ukraine, tetapi kita boleh memutuskan Telegram untuk askar kita sendiri." Satu lagi saluran merumuskan keputusasaan itu dalam satu ayat dengan berkata, "Telegram adalah satu-satunya saluran komunikasi, satu-satunya dengan huruf besar, tetapi keadaan menjadi lebih teruk." Pada 3 April, sekatan ke atas VPN, alat yang digunakan oleh rakyat Rusia untuk mengelak penapisan, akhirnya telah menyebabkan sistem perbankan seluruh negara itu lumpuh. Hanya wang tunai yang berfungsi. Metro Moskow membenarkan kemasukan secara percuma. Kedai, restoran, stesen minyak, semuanya terhenti. Pavel Durov, pencipta Telegram, merumuskan apa yang berlaku dengan berkata, "Percubaan mereka untuk menyekat telah mencetuskan gangguan perbankan besar-besaran." Kremlin dalam usaha untuk mengawal maklumat baru sahaja menjatuhkan ekonomi mereka sendiri. Dan anda tahu apa alternatif yang ditawarkan oleh Kremlin? Sebuah aplikasi milik kerajaan yang dipanggil Max. Tanpa sebarang perlindungan privasi. Semua mesej disimpan di pelayan kerajaan. Pasukan khas Rusia enggan menggunakan aplikasi itu dan askar yang enggan memadamkan Telegram dipindahkan ke unit penal Stormzy yang pada hakikatnya seolah-olah merupakan hukuman mati. Ukraine tidak menunggu. Mereka melancarkan serangan balas yang diselaraskan dan menawan semula 480 km persegi dalam tempoh kebutaan dan ketulian Rusia itu. Tapi tahu tak apa yang lebih mengagumkan? Semua yang saya tunjukkan setakat ini hanyalah sebahagian daripada cerita. Starlink dan Telegram tidak akan menyebabkan kerosakan sebesar ini jika Rusia mempunyai cukup askar. Dan disitulah muncul petanda yang paling membimbangkan. Dalam 3 bulan pertama tahun 2026, Rusia kehilangan 90.000 askar. Mereka merekrut 80.000 orang. Kiraannya mudah, mereka kehilangan lebih ramai daripada yang mampu digantikan. Dan kebanyakan daripada mereka telah dilumpuhkan oleh drone Ukraine. Hanya di Moskow, rekrutmen telah menurun sebanyak 25%. Profil juga telah berubah. Kini kebanyakannya adalah lelaki berumur antara 45 hingga 55 tahun. Warga negara Rusia tanpa pilihan lain. Iklan daripada Kementerian Pertahanan cuba menarik perhatian lelaki-lelaki ini dengan mesej, "Ambil jutaan anda sebelum keamanan tiba." Menteri Angkatan Tentera British memberikan komen yang sangat tepat mengenai perkara ini dengan berkata, "Orang ramai mula sedar bahawa ini adalah perjalanan sehala sahaja." Tetapi sebenarnya bagaimana Rusia cuba menyelesaikan semua ini? Dan jawapannya, baiklah, nampak seperti fiksyen. Mereka sedang merekrut orang di seluruh dunia. Saya bercakap tentang lebih daripada 18,000 warga asing dari 128 negara yang berbeza. Selain rakyat Korea Utara yang anda sudah kenal, cerita-ceritanya sangat mengganggu. Kuba, sebagai contoh, adalah sumber terbesar dengan anggaran antara 5 hingga 25,000 pejuang. Menurut anggaran perisikan, jangka hayat di barisan hadapan adalah antara 140 hingga 150 hari. Mereka menerima $2,000 sebulan. Di sebuah negara di mana gaji purata adalah $17, dan ada satu perkara yang mengganggu. Ramai daripada remaja yang direkrut ini baru berumur 17 tahun. Dari Afrika, kisah-kisahnya lebih teruk lagi. Lebih daripada 1,000 rakyat Kenya telah direkrut dengan janji pekerjaan dalam bidang keselamatan. Sebuah video yang tular menunjukkan seorang warga Kenya dengan periuk api anti kereta kebal diikat di dadanya digelar pembuka tin oleh seorang askar Rusia. Apa nama awak? Francis, Hari ini awak pembuka tin. dia hampir berlari.
melompat-lompat di dalam hutan. Daripada 14 orang Ghana yang dipujuk dengan janji pekerjaan, hanya 3 yang masih hidup selepas sebulan. Berderak. Pergilah. Dari India, seorang YouTuber mengumumkan pekerjaan sebagai pembantu dalam tentera. Orang India menerima kontrak dalam bahasa Rusia dan terus dihantar ke barisan hadapan. Dan bagaimana pula dengan rakyat Korea Utara? Daripada 12,000 yang pertama dihantar, kira-kira 6,000 telah terbunuh atau cedera. Hampir separuh. Mereka menggunakan taktik infanteri dari 4 dekad yang lalu. Ada yang percaya mereka sedang dalam latihan, bukan dalam peperangan sebenar. Mereka diarahkan untuk membunuh diri daripada ditangkap. 2 orang yang ditangkap oleh Ukraine meminta untuk pergi ke Korea Selatan, bukan kembali ke Korea Utara. Dan mereka menulis, "Kami akan menganggap rakyat Korea Selatan sebagai ibu bapa dan saudara kami." Kenyataan itu tidak memerlukan sebarang komen. Sebenarnya, apabila sesebuah negara terpaksa mencari orang dengan cara sebegini untuk berperang, itu jauh sekali daripada menjadi tanda kekuatan. Itu adalah keputusasaan. Dan soalan yang tiada siapa di Moskow mahu jawab ialah, berapa lama lagi Rusia mampu menanggung semua ini? Ramai yang percaya selagi ada wang, Rusia akan dapat meneruskan perang ini. Tetapi wang itu semakin habis. Dan itulah tanda yang paling dahsyat sekali. Nombor tidak menipu. Pertumbuhan Rusia merosot daripada 4,3% pada 2024 kepada 0,6% pada 2025. Sementara itu, perbelanjaan pertahanan telah mencecah hampir 40% daripada bajet persekutuan. Buat pertama kalinya, di bawah pimpinan Putin, perbelanjaan ketenteraan melebihi perbelanjaan sosial. Ya, betul. Rusia membelanjakan lebih banyak untuk perang berbanding untuk rakyatnya sendiri. Sementara itu, hasil minyak jatuh sebanyak 24% pada tahun 2025. Dana kedaulatan, iaitu simpanan kecemasan negara, mempunyai $113 bilion sebelum perang. Hari ini, jumlahnya kurang daripada separuh. Kadar pengangguran berada pada 2,1%. Dan bagi ramai orang, ia kelihatan seperti angka yang biasa. Tetapi sebenarnya, di sebalik kadar itu terdapat tanda-tanda krisis. Lebih daripada 1 juta pekerja telah ditarik keluar daripada ekonomi awam untuk perang. Dan kira-kira 73% syarikat Rusia tidak dapat mencari pekerja untuk bekerja. Malah perkhidmatan bomba turut terjejas akibat kekurangan pekerja. Mereka mempunyai 1/3 daripada jawatan kosong. Apabila melihat situasi dramatik yang sedang dihadapi Rusia ini, adalah tidak dapat dielakkan untuk membuat perbandingan dengan Kesatuan Soviet pada tahun 80-an. Mereka mempunyai kebergantungan yang sama terhadap minyak. Militarisasi yang sama menyisakan ekonomi. Cuma ada satu perbezaan. Perang di Afghanistan yang membantu menghancurkan Kesatuan Soviet hanya menelan 2,5% daripada bajet ketenteraan. Perang di Ukraine menelan berkali-kali ganda lebih banyak. Dan apabila sebuah pemerintahan diktator kalah di medan perang, kehilangan askar, kehilangan wang, apa yang tinggal? Satu perkataan, kawalan. Dan disitulah tanda terakhir muncul. Pada bulan Mac, seorang peguam Rusia bernama Ilya Remezlo telah menerbitkan satu teks yang mengejutkan negara. 5 sebab mengapa saya berhenti menyokong Putin. Dia memanggil Putin sebagai penjenayah perang. Ini tidak akan begitu mengejutkan jika Remezlo adalah seorang pembangkang, tetapi dia sebenarnya adalah sebaliknya. Dia menghabiskan bertahun-tahun menyerang Navalny, penentang terbesar Putin. Dia adalah ahli dalam sebuah majlis penasihat Kremlin. Seorang penyokong setia kerajaan. Dan hanya dengan satu teks kritikal, dalam masa kurang daripada 48 jam, dia telah dimasukkan ke hospital psikiatri, jenis institusi yang sama yang digunakan oleh Kesatuan Soviet untuk membungkam sesiapa yang tidak bersetuju dengan kerajaan. Apabila sekutu paling setia pun berpaling tadah terhadap anda dan jawapannya ialah kemasukan paksa ke hospital, memang ada sesuatu yang sangat tidak kena dalam sistem itu. Dan ia tidak berhenti di situ. Pertahanan udara Rusia kini begitu paranoid dengan drone Ukraine sehingga mereka mula menembak pesawat mereka sendiri. Pada bulan Mac, mereka telah menembak jatuh sebuah pesawat awam berhampiran Moskow, membunuh seorang blogger penerbangan yang berada di dalamnya.
Dalam satu insiden lain, satu sistem pertahanan udara telah menembak ke arah sebuah pesawat Boeing 737 milik Aeroflot, syarikat penerbangan utama Rusia, karena mereka tersilap menganggap pesawat penumpang itu sebagai drone. Ketakutan terhadap drone Ukraine menyebabkan Rusia menyerang rakyatnya sendiri. Setakat ini, saya telah menunjukkan semua perkara yang tidak berjalan lancar untuk Rusia, tetapi apa yang membezakan saat ini bukan sahaja kejatuhan Rusia. Inilah yang dibina oleh Ukraine ketika Rusia sedang memusnahkan dirinya sendiri. Lihatlah, Ukraine kini sedang mengalami revolusi ketenteraan secara senyap. Mereka menghasilkan drone pada skala yang tiada kuasa tentera di dunia mampu capai. Matlamat untuk tahun 2026 adalah melebihi 7 juta unit. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, negara itu mempunyai 10 pengeluar drone. Hari ini terdapat lebih daripada 500. Satu pengeluar sahaja menghasilkan 20,000 drone jentian optik setiap bulan. Dan drone-drone ini kebal terhadap peperangan elektronik kerana mereka menggunakan kabel fizikal dan bukannya isyarat radio. Tidak ada cara untuk menyekatnya. Angka-angka pada bulan Mac menunjukkan betapa besarnya impak tersebut. Drone Ukraine telah menyerang lebih daripada 151,000 sasaran dalam satu bulan sahaja. Apa yang dipanggil sebagai tembok drone itu memanjang sehingga 40 km dari garisan hadapan, mewujudkan satu kawasan di mana tiada apa yang bergerak tanpa dikesan dan diserang. Dan ekonomi perang ini memang seperti dari planet lain. Sebuah drone FPV bernilai $500 mampu memusnahkan sebuah kereta kebal yang bernilai berjuta-juta. Antara mereka, terdapat sebuah drone pertahanan yang patut diberi perhatian, yaitu Sting yang berharga $1,300 dan mampu menembak jatuh drone Iran yang bernilai $50,000. Dalam satu latihan NATO, hanya 10 pengendali drone Ukraine berjaya menewaskan satu brigade berperisai British sepenuhnya, memusnahkan 17 kenderaan dalam masa 12 jam. Penganalisis dari Akademi Tentera paling penting di Amerika Syarikat membandingkan apa yang sedang berlaku sekarang dengan pengenalan kereta kebal semasa Perang Dunia Pertama. Pada masa itu, evolusi kereta kebal sehingga ke Blitzkrieg, perang kilat yang mengubah dunia, mengambil masa 23 tahun. Dengan drone pula, penganalisis menganggarkan bahawa revolusi ini boleh berlaku dalam 1 atau 2 tahun sahaja. Ukraine mungkin sedang mencipta cara berperang abad ke-21. Sementara itu, Rusia masih cuba berperang dengan manual peperangan abad lalu. Ya, Rusia masih menguasai kira-kira 20% daripada wilayah Ukraine. Perang itu belum berakhir. Tetapi semua petanda menunjukkan ke arah yang sama. Tentera itu susut lebih cepat daripada ia dapat dibina semula. Teknologi telah runtuh dan Kremlin sendiri membantu memusnahkannya. Dan ada satu perkara ironik dalam cerita ini yang jarang disedari orang. Starlink adalah dari Amerika, Telegram pula dari Dubai, askar-askar pula dari Kuba, Korea Utara, dan Kenya. Komponen-komponen drone datang dari China. Kuasa besar yang kononnya mampu mencabar dunia sebenarnya memerlukan seluruh dunia untuk berjuang. Sebenarnya, Rusia bukan kalah kepada dirinya sendiri. Sebenarnya, Rusia sedang kalah kepada sebuah negara yang telah belajar untuk berjuang dengan cara yang tidak mampu diikutinya. Sekarang saya ingin tahu daripada Anda, daripada semua tanda yang telah kami tunjukkan setakat ini, yang mana satu Anda rasa paling serius untuk Rusia? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen. Jika video ini membantu Anda memahami apa yang sedang berlaku, kongsikan dengan seseorang yang mengikuti konflik ini, langgan saluran ini supaya tidak terlepas video seterusnya. Salam mesra dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya.